Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penulis maju. Maib menjunjung syiar, memaju ummah. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang. Dan selamat datang sekali lagi ke Salah Silap Perlis, segalanya perlis. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita telah pun sampai ke episod ke-9. Dah 9 episod tuan-tuan. Dah terlalu rasanya sekejap je rasa. Bulan 1, bulan 2 dah. Tapi kali ni episod kali ni agak penting kepada apa? Semualah pengkaji-pengkaji sejarah, adik-adik dan kakak-kakak yang berminat untuk menulis sumber ataupun menulis sejarah. Contohnya sejarah keluarga kita sendiri. Dan pada episod kali ini, tajuk yang kami pilih iaitu berkenaan dengan satu sumber prima di dalam sejarah, iaitu manuskrip Melayu warisan negeri Perlis. Dan saya bersama dengan ahli panel tetap kita, tak ada orang lain dah. Dia je. Habis kuat saya dengan dia. Cuma malam ni saya tak pakai tanjuk je, pakai songkok ni. Kita bersama dengan Dr. Azman bin Hassan daripada Maib sendiri, orang kuat Maib. Apa khabar je? Alhamdulillah. Nampak macam kurus sikit kali ni tengok. Nampak nur tu cerah sikit kali ni tengok. Baik. Dan saya berasa teruja dengan tajuk ni sebab saya pun belajar sejarah. Bila belajar sejarah ni kenalah tahu sumber-sumber sejarah tu. Bila kata manuskrip ni, kita kena tahu maksud manuskrip dulu. Baik, kita tengok dulu sikit tentang maksud manuskrip. Okey, maksud manuskrip iaitu sebuah, nombor yang pertama, naskah tulisan tangan. 2, versi atau bahan sesuatu karya yang telah disediakan oleh penulis ataupun editor dan sebagainya untuk dicetak dan diterbitkan dalam bentuk buku dan lain-lain lagi. Ini maksud yang diambil dari Kamus Dewan edisi keempat. Ni di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Dan seterusnya kita tengok sikit tentang apa itu manuskrip Melayu. Okey, manuskrip Melayu ni merupakan suatu warisan ilmu yang telah wujud dari zaman silam yang tiada ternilai harganya. Yang dimaksudkan dengan manuskrip Melayu ialah karya-karya bertulis tangan, terutama sekali dalam tulisan Jawi. Sebab orang Melayu pada zaman dahulu menggunakan tulisan Jawi. Nama tulisan Jawi tapi bahasanya bahasa Melayu. Yang dihasilkan awal-awal pada akhir abad ke-15, lebih kurang dalam 1400, atau dalam lingkungan abad ke-16 dan selewat-lewatnya pada abad ke-20. Dan fokus kami pada episod kali ini adalah lebih kepada manuskrip yang ada di ataupun berkaitan dengan negeri Perlis lah. Tapi kalau tengok pada manuskrip ni, penjelasan ni, ini ringkas. Tapi saya nak minta doktor, bolehlah doktor jelaskan secara mendalam apa itu manuskrip Melayu daripada ringkasan yang saya buat ni. Ya, Saudara Hilmi lah. Kalau kita nak masuk ke dalam tajuk ini, mungkin kita boleh bermula dengan bertanya bagaimana contohnya kita pada hari ini kita nak merakamkan kenangan dan memori. Ya, betul. Macam mana kita nak rakamkan? Kita mungkin biasanya sekarang ni kita akan ambil gambar. Ya, betul. Kita akan rakam video. Dan semua-semua tu kita dengan biasanya akan letak mungkin di TikTok atau di YouTube ataupun media sosial dalam galeri kita yang kita boleh tengok dan sebagainya. Tapi bagi orang Melayu dahulu kala,
bagaimana mereka nak merakamkan kenangan dan macam-macam peristiwa bersejarah, hikayat atau cerita ataupun resepi untuk buat ubat dan sebagainya. Jadi mungkin pada peringkat permulaan dulu, orang-orang Melayu dulu dia berdasarkan ingatan. Berdasarkan ingatan yang diturunkan berdasarkan cerita-cerita dan pesanan-pesanan daripada guru-guru ataupun daripada orang tua dan sebagainya. Maka akhirnya bila orang Melayu mula menulis, maka lahirlah manuskrip Melayu. Dan manuskrip Melayu yang terawal tu dikatakan waktu tu menggunakan sejenis daun. Macam kita nak kata macam jenis nak macam daun palas atau daun ibuih lah. Yang kalau di Indonesia disebut sebagai daun lontar. Ingatlah jadi maksudnya kita kata mula-mula sekali orang Melayu menulis ataupun orang dalam rumpun Melayu di kata Nusantara ni, dia tulis di atas daun-daun tu dulu. Maka akan dirangkai, dijadikan macam buku, dia letakkan dalam kotak. Tapi sebelum tu doktor, maksudnya ada tulisan ataupun di atas batu. Macam contohlah yang pernah saya dengar, iaitu Telaga Batu, Talang Tuwo dan sebagainya. Tapi tulisan tu bukan tulisan Melayu lagi, tulisan Kawi tak saya. Mungkin apa yang saudara sebut tu lebih kepada inskripsi lah. Inskripsi. Tapi yang kita sebut bila dah pergi ke arah perbukuan, bila dia mula ke arah nak jadi buku, maka jadilah manuskrip tu. Okey. Kemudian apabila diperkenalkan kertas, dan kita kata orang Melayu tu waktu tu dia sangat menghargai lah kertas-kertas yang mari daripada disebut sebagai sebagai daripada negeri-negeri di atas angin. Maknanya daripada Timur Tengah, Afrika Utara dan juga Eropah tu kita kata sendiri. Maka pada masa itulah orang Melayu mula menggunakan kertas-kertas yang mari daripada Eropah jika daripada barat dan daripada China itu sendiri. Maka mulalah orang kata orang Melayu mula menuliskan pelbagai perkara untuk menyimpan memori dan juga sebagainya. Dan asas kepada manuskrip Melayu ni tak lain tak bukan adalah menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Jadi perkara-perkara ni kita anggap dia berlaku sebelum ataupun sebelum merebaknya era di mana adanya industri percetakan buku atau kitab secara besar-besaran lah. Maka itulah yang dikatakan era manuskrip Melayu. Tapi maknanya apa yang kita dapat kita kata perhatikan dalam fenomena ini ataupun dalam sejarah orang kata orang Melayu ni adalah, maka di situ terletaknya atau merakamkan pemikiran orang Melayu. Betul. Dia merakamkan intelektualisme, kepintaran, kepandaian, kesarjanaan dalam kalangan orang Melayu. Begitu juga dia merakamkan pelbagai ilmu yang diperlukan oleh kata orang Melayu, daripada ilmu berkaitan dengan kepercayaan, sama ada kitab-kitab tentang akidah atau ketuhanan, sampailah kepada kitab-kitab yang digunakan untuk berhibur. Pelbagai cerita-cerita suka, duka, pengembaraan, ada puteri, ada wira dan ada sebagainya, sampailah kepada ilmu-ilmu yang kita kata praktikal, sama ada ilmu perubatan, sampailah pada ilmu persenjataan, misalnya cara nak buat ubat bedil dan menyimpannya dan sebagainya. Maka inilah yang terkandung dalam manuskrip Melayu. Betul. Baik. Terima kasih doktor di atas penerangan yang nampak detail lah daripada ringkasan saya tadi. Dan kita ni kalau kita nak buat sejarah ni, kita kena tahu dulu dua sumber, primer dan sekunder. Primer itu adalah perkara yang paling penting kali lah. Kalau teruk sikit nak tengok primer, barulah kita rujuk pada sekunder. Sebab sekunder ni adalah maksudnya macam terjemuh ataupun penyelamat sikit lah. Sebab kadang-kadang tulisan Jawi ni payah sikit nak baca. Kadang tulisan macam-macam kan. Macam moral law ni kadang dia pedor lama sikit. Mungkin kalau saya berikan contoh lah, kita nak membaca tulisan Jawi pada kata manuskrip ini, saya bagi contoh misalnya perkataan
Bengekafnga. 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 Kita nak baca apa tu? Bengekafnga. Bengekafnga. Cuba saudara Hilmi tengok eja tengok. Bengekafnga. Ya. Macam bunga. Bengekafnga. Jadi kalau bagi orang Melayu dulu, perkataan yang sama, ejaan yang sama, dia boleh eja sebagai bangkang boleh. Bongkang macam apa, terlentang pun boleh. Macam kita kata melawan, membantah, iaitu bangkang pun boleh. Ataupun dieja bangkung, sejenis parang pun boleh. Jadi itu kita kata antara cabaran lah untuk kita membaca manuskrip dan kita kata untuk kita menggunakan tulisan Jawi. Sama juga kalimah ataupun perkataan yang lain, contohnya tawawpaya. Tawawpaya. Bagaimana kita nak menyebut perkataan itu? Tayak ni agak susah sikit. Jadi kalau bagi tulisan Jawi itu, dia bila kita membaca tu, waktu tu minda kita kena berfikir. Minda kita ni kena memproses kita kata maklumat tu, iaitu maksudnya kalau kita baca itu dalam contohnya dalam ayat itu atau muka surat itu atau halaman itu menunjukkan ada nak masuk ke hutan atau dalam kebun ataupun dalam apa, maka ada kaitan dengan pokok dan sebagainya, maka tawawpaya itu mungkin sejenis haiwan yang disebut sebagai tupai. Tapi kalau kita kata dia menceritakan tentang kehidupan orang mungkin di bandar, ada kaitan dengan pakaian, maka mungkin tawawpaya itu adalah topi. Dia bergantung pada ni lah, iaitu penutup lah. kepala bagi kata lelaki khususnya kan. Jadi sebab tu kalau kita lihat balik, ada satu ilmu lagi, satu disiplin ilmu lagi, iaitu disebut sebagai filologi, iaitu bagaimana kita membaca manuskrip ini. Jadi dia memerlukan sedikit sebanyak kemahiran dan lebih-lebih lagi latihan dan bimbingan daripada pengajar-pengajar yang kita kata berpengalaman lah, yang pakar lah. Ya, betul. Jadi sebab tu kalau kita perhati balik, walaupun dalam bentuk bercetak contohnya, perkataan-perkataan seperti tadi yang kita berikan contoh bengekafnga dan tawawpaya tu, itu sendiri ada macam ambiguity, ada satu keadaan di mana boleh ditafsir sebagai A, B atau C dan sebagainya lah. Jadi itu sebenarnya satu daripada cabaran yang ada bila kita membaca manuskrip Melayu. Lepas tu satu lagi yang suka untuk saya sebut adalah pada masa itu, pada masa orang Melayu menulis manuskrip itu, orang Melayu tidak menggunakan pemadam. Ya, betul. Contohnya seperti liquid paper. Dan kebetulan pula pada kata masa itu, tok nenek kita orang Melayu bila dia menulis manuskrip itu, dia tak suka atau bukan amalan dia untuk potong-potong untuk dia biak itu kan maksudnya. Jadi dia akan biak. Bila dia akan biak tu, maksudnya kita kata bagi dia tu, bagi penulis tu, dia tahu ini perkataan yang salah tulis, salah tarik, atau benda tu pangkai dia betul, tengah tu dah salah. Kan? Tetapi bila sampai kepada anak cucu atau orang kemudian yang mari membacanya, maka dia akan tafsirlan, akan jadi hak ni nak pergi kok mana ni, nak pergi kok apa ni, maka terpaksa ditengok. Kita kata sama ada perkataan tu adakah bahasa Melayu, adakah kalau kita diperlih misalnya kita ada pengaruh daripada bahasa Siam, betul. Adakah kita kata misalnya bila ada waktu tu kedatangan penjajah daripada Eropah misalnya, adakah perkataan-perkataan seperti Portugis atau Belanda ataupun bahasa Inggeris dan sebagainya, ataupun ia mungkin juga masih lagi bahasa Melayu tapi ia merupakan dialek tempatan masing-masing. Kalau bahasa Perlis cara bahasa Perlis, bahasa Perak cara bahasa Perak, kan, dialek Melayu Sarawak cara kata Melayu Sarawak, kan, dia ikut tempat tu mana. Betul. Dan selepas mempertimbangkan segala kemungkinan itu, adakah bila dia dieja tak jumpa perkataan Melayu,
Adakah bila dia di Asia tak jumpa perkataan contohnya daripada bahasa-bahasa asing seperti bahasa Siam atau bahasa Eropah, Inggeris, Portugis dan sebagainya, atau bahasa Jawa misalnya tak jumpa, dicari lagi adakah tidak ada perkataan dialek tempatan yang ada misalnya yang sepadan dengan perkataan itu, maka barulah akan diletakkan bahawa pada kalimah itu tidak boleh dibaca. Faham. Tidak boleh dibaca, tidak boleh ditafsirkan. Tapi selalunya bila kita buat kerja-kerja ni, kita jaranglah di atas dasar hormat dan di atas dasar berbaik sangka kepada penyusun manuskrip itu, kita jaranglah untuk kita katakan dia silap tulis. Cuma kita katakan bahagian tu tak boleh dibaca. Tapi besar kemungkinan jadi pada keadaan tu dia silap tarik. Bila dia silap tarik tu, atau silap titik atau silap huruf atau silap apa tu, tapi dia tak palang. Dia tak padam lah. Ataupun dia ataupun jauh sekali dia nak cari benda-benda yang boleh padam dan sebagainya, maka dia tulis dia mula tulis kita kata kalimah yang baru contohnya. Maka itulah antara kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Besar kemungkinan lah macam ya, itulah. Jadi itu dalam perjalanan lah kita nak membaca sumber-sumber seperti ini. Kita bertuah tuan-tuan dan puan. Dengar penjelasan tu nampak macam pening, tapi kena lenyap betul-betul. Baru kita tahu apa itu. Mungkin nanti bila ada bantuan visual, nanti kita akan dapat gambaran untuk kita kata lagu mana sebenarnya. Baik doktor. Tadi itu adalah panjang lebar doktor terang tentang apa maksud manuskrip Melayu. Sekarang ni saya nak tanya doktor pula, bagaimanakah ciri-ciri manuskrip Melayu khasnya di Semenanjung Tanah Melayu? Kalau kita memperkatakan ciri-ciri itu, sudah pasti ciri-cirinya tidak lari daripada dia menggunakan bahasa Melayu seperti mana dia kata Semenanjung. Berarti manuskrip Melayu Semenanjung ni kuranglah nak menggunakan bahasa Jawa ke, kuranglah kita kata kita nak ada bahasa Bugis ke, misalnya kita kata kuranglah. Okey, asasnya Melayu, kemudian dia menceritakan tentang perkara-perkara di Semenanjung Tanah Melayu. Di negeri-negeri Melayu daripada Perlis sampai ke Johor, di selatan, daripada di barat negeri Selangor sampailah ke timur ada negeri Pahang misalnya, maka dia akan cerita berkenaan dengan itu. Jadi itu antara ciri-ciri asas lah. Dan satu lagi perkara yang kita rasa menarik adalah bila dalam tulisan apa yang berlaku adalah dunia orang Melayu yang memperkenalkan dirinya sebagai orang Perlis, orang Perak, orang Kelantan, orang kata Terengganu tu, dia menjadi kurang sikit. Sebab maksudnya dalam kebanyakan manuskrip ini masih menggunakan satu bahasa Melayu standard, bahasa Melayu baku yang dapat difahami oleh semua orang yang membaca bahasa Melayu, baik di Semenanjung, baik di Nusantara, baik di mana-mana tempat seluruh dunia. Berarti dialek tempatan itu memang ada digunakan. Dialek Melayu setempat itu ada digunakan, tetapi sebenarnya ia tidak akan melebihi 50%. Maksudnya ada lah lorak tu. Ada, tapi bukanlah kita kata terlalu banyak sampai misalnya perkataan mereka, perkataan merdeka, diperbuat. Maksudnya kita kata seolah-olah macam perkataan yang asal-asal itu hilang, bukan. Dia akan kekal begitu. Maka itu antara kita katakan secara ringkas lah berkenaan dengan ciri-ciri manuskrip Melayu di Semenanjung. Terima kasih doktor. Dan saya rasa penting juga untuk kita habaq kata antara pusat-pusat manuskrip Melayu yang ditubuhkan, kita ada pusat manuskrip Melayu yang berpengkalan di Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur. Kita ada pusat dokumentasi Melayu yang berpengkalan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan masing-masing universiti tempatan, sama ada di Universiti Malaya, di Akademi Pengajian Melayu, ataupun di KTU UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, di ATMA, Institut Alam dan Tamadun Melayu misalnya, dan juga tempat-tempat yang lain, IPT yang lain, masing-masing kita kata ada peminat dan ada pakar-pakar yang kita bekerja. Walau bagaimanapun
perlu akui bahawa bagi manuskrip Melayu yang masih wujud, yang masih ada, nampaknya yang ada di luar negara adalah lebih banyak daripada dalam negara kita. Daripada dalam negara sendiri. Saya tahu sebab apa tu. Tapi tak apa, nanti kita akan jelaskan. Dia akan masuk part dia lagi. Ada part dia lagi. InsyaAllah. Baik, tu ciri-ciri secara ringkas daripada Dr. Azman sendiri. Sekarang ni ada tak contoh-contoh manuskrip Melayu yang boleh kita teliti bersama dalam episod ni? Ya, kita bukan teliti lah, kita tengok rupa dan kita tengok visual dia. Kalaulah kita dapat merujuk kepada visual yang dipaparkan ini, pada visual ini adalah contoh kita kata apa yang satu halaman daripada manuskrip Tuhfatun Nafis atau Tuhfat An-Nafis yang dikarang oleh almarhum Raja Ali Haji yang memaparkan tentang pemerintahan atau pengaruh Bugis di Kesultanan Johor Riau lah. Jadi kita kata Tuhfatun Nafis, kalau tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar dan para penonton kita boleh melihat visual kita ini antara contoh manuskrip Melayu yang ada dan yang jelas tulisan ni kan? Jelas untuk dibaca. Mungkin pada episod ni kita tidak tunjukkan yang terlalu mencabar lah. Kita tunjukkan yang manis-manis saja. Kita tunjukkan yang harmoni-harmoni saja. Ya, sebab kita kata apa? Kadang-kadang apabila penulisan itu terlalu teruk atau manuskrip itu sebenarnya ada kerosakan. Contoh dia kena ayak hujan, dia kena ayak bah dan sebagainya, maka apa yang berlaku adalah kertas akan jadi kembang, tulisan pada kertas itu akan jadi kembang. Kan? Jadi dia lekat pula muka surat depan dengan belakang dan juga sebagainya, maka di situ tu bila kita baca dan kita eja tu kita kena macam-macam lah. Di situ yang kita kata bergolek ke kanan, bergolek ke kiri, tak boleh jumpa juga tu. Tanpa terlena lah. Jadi kita kata tapi kena buat juga kerja ni. Kan? Okey. Ada lagi visual tak silap saya yang akan dipaparkan. Okey, ni sebuah lagi hikayat. Saya mohon maaf lah di atas nama yang diberikan. Dia sebenarnya saya dimaklumkan cerita hikayat Raja Babi ni dia satu cerita rekaan. Sebenarnya kita kata diriwayatkan ada seorang saudagar Melayu yang pergi ke Pulau Jawa untuk kata berdagang, dan bila dia berdagang itu apa yang dirancangkan itu tidak menjadi seperti mana yang dirancangkan. Maka dia pun merasa hampa, putus asa, rasa tertekan dan sebagainya. Maka untuk menghilangkan tekanan tersebut, maka ditulislah satu cerita rekaan yang diberikan nama Hikayat Raja Babi. Nama pun hikayat. Jadi kita kata itu pun antara contoh. Tapi walau bagaimanapun manuskrip yang ada itu dia punya visual itu agak jelas juga. Kalau kata kita sama-sama kita boleh tengok visual yang dipaparkan, dia agak jelas dan agak mudah untuk dibaca, dan seterusnya ada proses transliterasi, iaitu dia menukarkan daripada tulisan Jawi pergi ke tulisan Rumi. Ini kitab tip. Okey, kitab tip adalah sebenarnya kitab tentang perubatan. Kalau disebut tentang kitab tip, maka tak lain tak bukan dia adalah genre penulisan perubatan, iaitu contohnya ramuan untuk buat ubat, ramuan untuk melegakan apa-apa penyakit, apakah tanda-tanda penyakit. Kalau contoh ada sakit ini, maka berapakah ramuan ubat yang kena digunakan, maka berapa tahil, berapa kati. Maka kita kata kena buat apa dulu, kena perangat dulu macam mana, kena bercampur susu lembu ke apa benda ke, apa tu minum pagi ke petang ke malam ke, maka kitab tip akan menjelaskan. Tengok dalam kitab tu macam dia contang macam-macam. Jadi nak abang kata orang Melayu dulu ni dia ada kitab-kitab perubatan dia, dan pada satu masa dulu bukanlah kata orang Melayu ni tidak saintifik lah. Maknanya kita kata dia ada ensiklopedia kita kata pharmaceutical yang dia rujuk, bukan sekadar
mentera-mentera atau jampi-jampi sajalah. Kan? Jadi ini antara perkara-perkara yang pada kata hari ini mungkin ia boleh menolong kita pula dalam bidang perubatan pada hari ini dan juga sebagainya. Jadi itu contoh antara beberapa manuskrip Melayu yang ada. Baik, terima kasih Doktor. Kita masuk segmen yang paling popular iaitu pelet polis. Ya. Perkataan ni saya tak ada guna. Ni first time nak guna ni. Nampak betul? Dengan dia buat terkejut, ikut tergeliat lidah lagi. Pakat toyok lagi. Baik. Perkataan pelet polis kita pada hari ini adalah perembang. Tu dalam kurungan B tu. Tapi kalau ikut lorat lain dia panggil pambiang. Pambiang kan. Perembang pun boleh, perembiang pun boleh. Dia jadi kedalam sikit. Tapi kalau segera tu kena bunyi perem. Rem tu kena bunyi sikit macam rem motor sikit bunyi. Ya. Maksudnya doktor boleh cakap sikit maksud dia awak tu. Maksud dia adalah tenang, membedek atau tengok betul-betul. Bukan tenang lah, tenang. Dalam bahasa lain tu kata macam mana kita nak perhati sungguh-sungguh atau disebut juga dalam bahasa law ni sebagai teliti betul-betul. Tengok dengan teliti. Renung dengan kata teliti. Ataupun kita kata dia bukan tengok saja-saja, dia betul-betul kita kata tengok dengan penuh perhatian. Kena dengan tajuk dah. Itulah perembiang yang disebutkan ada kaitan dengan manuskrip. Kena tajuk. Ya. Tapi doktor macam biasa doktor nak kena buat ayat. Boleh. Tapi doktor dulu bukan saya. 2 kali dah kena ni saya dulu. Tak apalah, kita kata kalau kata saya dulu pun bukan bermakna saudara Helmi tak kena kan. Kena juga kan, tapi orang dulu lah. Tak apa. Jadi saya cubalah. Ayat saya untuk kata perembang ataupun perembiang ni adalah bila kita baca manuskrip, memang fikiran tu tak boleh melilau ke sana kemari dan mata tu kena perembiang sungguh-sungguh sampai kita boleh keluarkan apakah kalimat ataupun apakah perkataan yang ada dalam manuskrip itu. Ni cempok bahasa baku ni. Dia contohlah kita kata. Tapi nak abang kata perembang ni dia menjadikan kita jimat 3 patah perkataan. Kita sebut perembang ni bererti dia menjimatkan 3 patah, bererti kalau tidak kita kena sebut tengok betul-betul. Atau tengok jangan lalai. Tengok jangan main-main. Maksudnya satu perkataan. Betul. Yang tu dia jimat lagi 3 patah perkataan dengan perembiang ataupun perembang. Saya nak selamat, saya guna ni lah. Sebab saya dah rujuk dah kamus. Kamus utama lorat polis ni. Iaitu ayat dia senang dah. Buncung senapan tu kau kena perembang betul-betul dengan tempat kau nak tembak tu nanti nyepi ke tempat lain pula. Maksudnya selaras betul-betul senapan tu depan ikut tembak pi kiri kanan takut pi tu. Jadi kalau saya tadi saya buat ayat perembang dengan bermaksud tengok sungguh-sungguh. Tadi ayat yang saudara Helmi buat tadi tu adalah berkenaan dengan tenang. Berarti macam kita target sungguh-sungguh. Macam kita kata tenang ni ataupun kita kata perembang ni sama ada kita nak gunakan senapang atau lebih mudah lagi kita nak gunakan apa nama tu? Apa? Yang kita duduk ataupun kita sebut tabir. Tabir ni lastik. Lastik. Bahasa Perlis kata tabir ataupun lastik pun kita kena perembang juga. Kan? Maknanya kalau kita nak tabir buah pelam ke apa benda ke tu ke ni ke, tapi selalunya kalau kata kebun-kebun sendiri ni kita bawa galah lah. Tapi yang jadi onak sikit ni. Jadi kita kata ni bila kita kata kadang-kadang bukannya pokok kita kan. Jadi tu lah kot zaman-zaman kanak-kanak dulu. Dan saya tak buat itu. Alhamdulillah. Tapi dulu muda-muda ni lah ambil tabir, ambil batu talau ke burung tu. Dulu law insah lah tu. Alhamdulillah. Tak marah. Osah macam Allahu akbar. Dosa besar tu lah. Yalah zaman tu. Zaman budak-budak kan. Ya. Baik. Habis tentang lorak polis. Tu tuan-tuan dan puan kalau nak tengok tu tadi saya dah sediakan visual supaya ejaan tu nampak jelas sikitlah perembang.
Perembang tu maksudnya dalam kurungan B tu. Yang ni kena tanya pakar kepada lorak polis Ya. tu kita habaq lagi. Tak boleh habaq lah, dia ada lagi. Ya. Okey. Tuan-tuan, kalau orang-orang luar yang main ke polis ni, maknanya lorak polis ni banyak tuan-tuan. Kalau boleh tu pi ke, ni nak saran sikit lah tuan-tuan, boleh ikut tu. Ya. Pi ke perpustakaan awam negeri polis, carilah buku lorak polis ataupun kamus lorak polis edisi kedua. Yang ni paling penting kali doktor. Ya. Sebab dalam tu adalah dah kata tulisan tu sikit atau tulis perkataan tu sikit sampai beribu doktor. Ya. Menghampiri 2000 lah perkataan tu lorak tu. Betul. Cuma betul. tak dan nak beri je. Okey, baik. Kita ada lagi soalan doktor, tak habis lagi, baru 4 yang ni. Okey, baik. Dalam episod ni juga doktor, kita akan memperkenalkan sebuah manuskrip Melayu warisan negeri polis. Ya. Iaitu Salah Silah Polis. Betul. Okey, boleh doktor huraikan sikit dengan lebih lanjut? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah semua, bagi negeri Perlis ini, alhamdulillah kita bersyukur kerana kita seperti mana juga negeri-negeri lain. Dalam aspek kita kata manuskrip Melayu ini, walaupun kita perlu akui lah, kita taklah banyak sangat manuskrip seperti mana negeri-negeri yang lain, tetapi kita masih ada beberapa. Ya. Dan dalam kita kata beberapa tu, insya-Allah pada malam ni ataupun pada episod ni kita akan memperkenalkan satu manuskrip Melayu yang sekarang ini berada dalam simpanan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menerusi Pusat Dokumentasi Melayu. Dan manuskrip ini diberikan macam apa? Kalau kita manusia ni kita ada nombor IC kan, nombor kad. Nombor siri dia maksudnya. Hak ni kita kata adalah macam nombor surat beranak dia. 17678. Tak, bukan. Mana bawah tu lah. Bukan, dia diberi nama MS85. Tapi saya baca tu. Kan. Kalau kata ni orang kata ni balik sebenarnya ada atas gitu. 17678 tu bukan, tapi dia diperoleh tu, kalau saudara boleh baca di situ dia kata apa? November 12 1963. Okey, berarti pada tahun 63 Dewan Bahasa dan Pustaka telah memperoleh manuskrip ini. Dan diberi nama Salah Silah Perlis, menceritakan tentang bagaimana tertubuhnya kerajaan Jamalulan Perlis. Bagaimana ia akhirnya kita kata daripada sebuah daerah dalam Kesultanan Kedah, ia berpisah dan mewujudkan suatu pemerintahan tersendiri. Ya. Jadi orang kata saya tak pasti sama ada kita boleh zoom atau kita boleh besarkan lagi visual kita tu. Ya. Cuma yang di atas tu kurang jelas sikit. Jadi inilah cabaran yang ada. Kalau tadi tu nampak ni Tuhfatun Nafis ataupun hikayat kita kata Raja Babi atau kitab tip tadi itu merupakan contoh-contoh yang murni-murni. Contoh-contoh yang mudah-mudah. Jadi sekarang ni kita kata bayangkan bagaimana kita nak membaca manuskrip ini. Kan? Tapi maknanya kalaulah saya boleh kongsikan tentang bagaimanakah manuskrip ni dapat dibaca, antara transliterasi dia iaitu versi dalam Rumi dia tu, saya bacakan ayat yang pertama saja. Ya. Kepada manuskrip ini disebutkan, kalau yang tadilah berdasarkan visual yang kita tengok tadi tu, maka adalah dicetera oleh orang tua-tua yang empunya cerita ini. Kisah Siam Raja Ligok yang beroleh kuasa binasakan dan memecahkan negeri Kedah. Ni ayat yang pertama kepada manuskrip Salah Silah Perlis. Dan kalau kita melihat visual itu, ada di sisi sebelah kanan ada, kita kata bila dia tulis dalam keadaan atas ke bawah, tiba-tiba ada pula ditulis di sebelah tepi kecil daripada bawah pergi ke atas. Tapi secara menegak, bukannya melintang. Itu disebabkan pencatat
ataupun penyusun manuskrip ini ada buat catatan macam tu. Maka sebab itulah dikekalkan dalam kertas cetakan. Pasal apa tiba-tiba dia ada muncul di tepi, sebab begitulah asalnya. Tu saya tertanya-tanya apa ada tepi ni tadi. Ya, jadi ini kita kata antara cara tok nenek kita pada dahulu kala lah. Kita kata buat. Jadi saya harap manuskrip ini yang nampaknya sudah berusia orang kata apa nama? Setidak-tidaknya pun 100 tahun, 120 tahun, tapi maknanya kita kata dia berada dalam simpanan Dewan Bahasa dan Pustaka semenjak tahun 1963. Lama lah tu. Ya. Dan salinan manuskrip ini nampaknya tidak ada dalam Kertas Negeri Perlis. Kalau hari ini kita nak baca, kita kena berurusan atau merujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi walau bagaimanapun, meskipun begitu, walaupun ia tidak ada dalam Kertas Negeri Perlis, ia berada di Kertas Kuala Lumpur, tapi sekurang-kurangnya kita tahu bahawa dalam simpanan Dewan Bahasa dan Pustaka, maka nasibnya insya-Allah lebih baik. Ya, betul. Dia lebih terjaga dan dia lebih terjamin. Ya. Kalau kita simpan di rumah-rumah kita ni, kita kata kita faham-faham lah. Aneh-aneh. Dia kadang-kadang makhluk-makhluk dalam bentuk serangga-serangga ni, anak-anak, lipas, ataupun kadang-kadang dalam bentuk tentera Allah Subhanahu Wa Taala ni, dalam bentuk ayat bah, tu boleh jadi. dalam bentuk panas atau sejuk, yang menjadikan dia rosak, dia lekang. Daripada tulisan tu ada dia jadi pudak dan juga sebagainya. Begitu juga kadang-kadang kebakaran, begitu juga kadang-kadang hilang kerana pindah rumah, dan begitu juga kadang-kadang walaupun susah kita nak sebut, oleh kerana kecuaian. Ya, kerana anak cucu sendiri menganggap kata buku apa banyak-banyak ni, tahulah sungai lah. Kan? Habis. Itu pun kadang-kadang ada nasib-nasib yang kurang baik yang kita berlaku kepada manuskrip Melayu, bukan saja di tempat kita, begitu juga di mana-mana tempat di seluruh Semenanjung, bahkan di seluruh Nusantara pun dia begitulah juga sebenarnya apa yang mungkin terjadi. Dia mungkinlah generasi yang mai ni dia tak boleh baca benda tu. Dia tak tahu benda. So macam tak harga bagi dia. Ya. Kadang-kadang manuskrip yang penting itu, tapi kadang-kadang apa? Isinya penting, tapi penyusun dia tak dan nak bagi pesah supaya dia hantar pada orang lain yang pandai melukis, pandai buat motif, pandai buat awan larat ke, pandai buat ukiran ke. Kadang-kadang kita kata mungkin seni hias, ragam hias itu menjadikan orang berfikir kitab ni penting kot. Kan? Tapi kadang-kadang mungkin dalamnya biasa-biasa saja. Tapi kadang-kadang bila di luar tu tak ada apa, dia mungkin sebaris saja tajuk. Kan? Dalam tu isi yang penting juga menjadikan bagaimana ia boleh lebih cepat lagi terabai, kecuali orang yang memahami nilai ilmu yang ada di dalam manuskrip Melayu seperti inilah. Ya, betul. Okay. Tapi kalau ni saranan daripada saya lah, orang Perlis kalau nak tengok manuskrip tu, belilah buku Saudara Perlis. Tahu? Betul. Saya tak tipu dan saya tak bohong. Cuba buka di bahagian belakang, muka surat apa kalau ikut betul dalam buku. Kalau kita ada di sini, keseluruhan manuskrip ini dimuatkan mula muka surat 231. 231. Banyaklah, bukan satu muka surat ni saja yang kita tengok. Ya. Dia ada banyak di belakang. Cuma tuan-tuan akan jadi biru kadang-kadang mata tu nak tengok. Kejam klik pok sikit-sikit. Dia pening. Tapi jangan risau. Doktor ada sediakan transliterasi ni untuk tuan-tuan dan puan baca apa yang terkandung dalam tu manuskrip. Ni pentinglah bagi orang Perlis, sebab kena tahu jugalah sejarah ni Perlis ni. Sebab telah dialih tulisan lah daripada tulisan asal Jawi kepada tulisan Rumi. Dan juga disertai dengan huraian dan disertai juga dengan kita kata mukadimah tentang bagaimana jadi negeri Perlis ni sampailah kepada pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin pada hari ini, dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamaludin, dan juga cucunda baginda yang amat mulia Syed Sirajuddin Arif Putra Jamaludin. Ya, betul. Baik.
Terima kasih Doktor di atas perkenalan untuk ni lah Salsila Polih. Baik, seterusnya tadi kita dah tahu Salsila Polih, manuskrip Salsila Polih. Sekarang ni kita nak tahu pula siapa yang mengarang manuskrip Salsila Polih ini dan siapa yang mewarisinya. Saya rasa mungkin sekali lagi lah kita ada visual. Kita ada visual juga. Kita kata, dan visual ni saya berterima kasih lah kepada saudara Helmi yang tolong bantu untuk buat. Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, para penonton semua masih ingat bahawa Raja Perlis yang pertama adalah almarhum Raja Syed Hussein Jamaluddin, dan pada masa itu ketua pembesar yang menjadi penasihat baginda dan pembimbing baginda, yang mungkin kedudukannya kalau kata seperti mana Empire, orang kata Empire Melaka tu dia macam bendahara. Tetapi bagi Perlis itu digelar sebagai Datuk Belat Seri Paduka Perdana Menteri. Ataupun disebut juga sebagai Tuk Arau atau Datuk Arau. Lagi senang nak ingat lah tu. Betul. Okey, jadi Datuk Arau ini dia ada anaknya yang bergelar Datuk Seri Lela Mahkota Wan Mat Saman. Okey. Jadi maknanya manuskrip Salsilah Perlis ini mula ditulis atau mula diriwayatkan oleh seorang cucu pada Tuk Arau yang digelar sebagai Datuk Kaya Wan Abdul Rahman. Dan Datuk Kaya Wan Abdul Rahman, Tuk Kaya Man ini dia ada kaitan dengan satu tempat di Perlis dalam negeri Perlis, iaitu juga disebut sebagai kawasan Tuk Kaya Man. Okey. Baik, maka dia yang menulis dulu. Dia adalah cucu kepada Tuk Arau, dan dia menulis dulu. Kemudian tulisan dia ni disambung oleh seorang kepada anak dia, iaitu yang merupakan cicit kepada Tuk Arau, iaitu Datuk Penghulu Wan Ali atau Tuk Penghulu Wan Ali, yang juga merupakan penghulu bagi mungkin Cuping. Dan pada masa itu mungkin Cuping ini dia lebih besar daripada La ni, dia sampai ke Ladang Tebu apa semua tu, semua tu adalah Cuping. Dan kita kata itu adalah pengarang yang kedua, dan yang menyudahkannya ni adalah berada pada visual kita di nombor 3. Yang menyelesaikan penulisan ni adalah anak pada penghulu Wan Ali, iaitu Encik Wan Din. Encik kita kata Wan Din. Encik kita kata Wan Din ni sebenarnya walaupun dia apa yang saya dipahamkan adalah beliau walaupun kerjanya juga adalah bertani dan sebagainya, tapi sebenarnya beliau juga merupakan seorang intelektual yang pernah bekerja dengan Majlis Agama Islam. Maksudnya Perlis waktu tu sebagai kita kata kerani, dan apabila semangat kebangsaan beliau ni adalah kuat, maka mungkin beliau tak boleh duduk lagi, tapi kita kata beliau antara lain adalah merupakan salah seorang kepada pengasas API, Angkatan Pemuda Insaf bagi Ketua Negeri Perlis lah. Okey, kemudian apabila kita kata Encik kita kata Wan Din ni kita kata meninggal dunia, maka manuskrip ini telah diwarisi oleh anak beliau, itu merupakan sastrawan, budayawan dan pujangga Negeri Perlis, tokoh pemantun Negeri Perlis, itu Allahyarham Encik Wan Hazim bin Wan Din, atau kita sebut sebagai Pak Wan Hazim. Yang kita kalau kita ingat balik pada masa mudanya, beliau pernah membintangi filem Hang Tuah bersama-sama dengan P. Ramlee. Okey, jadi kata beliau lah, kita kata kemudiannya yang telah mengambil inisiatif menyerahkan manuskrip ini kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, yang dapat memeliharanya dan dapat kita kata menjamin kelangsungannya lah sampai kepada hari ini. Maksudnya dijaga kualitinya lah. Jadi maknanya bayangkan penulisan tu, bayangkan pada kata zaman tu dia sudah ada satu fikiran di mana tok tulis, anak sambung, cucu menyudahkan, cicit
kemudian kita kata membuat serahan, alhamdulillah pada tempat yang betul. Cik baik lagi Dan kita kata hari ini Salasilah Perlis ni menjadi satu-satunya sumber manuskrip berkenaan dengan sejarah kewujudan kerajaan Zaman Ulai Perlis. Jadi maknanya kalau kita kata berbeza sikit, kalau kata tuan-tuan meneliti satu buku yang lebih awal daripada Salasilah Perlis terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka ini, kalau boleh saya tunjukkan buku ini, ada satu buku yang lebih awal yang kita biasa juga sebut sebagai buku Negeri Perlis, Sejarah Pembentukan Negeri Berdaulat tu. Kan? Jadi yang itu daripada tulisan Allahyarham Cikgu Ahmad Ismail dan juga Datuk kata Yazid Mat. Bukan buku ni, yang tu kata buku kata biru. Dia diriwayatkan atau dia ditulis berdasarkan sumber-sumber tidak merujuk kepada manuskrip Salasilah Perlis ini. Tapi maknanya kita kata dia sumber-sumber lain selain daripada manuskrip Melayu. Maka kita kata Salasilah Perlis dia merujuk kepada manuskrip yang diberi diberi nombor MS85 tadi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Cumanya kita kata perlu kita ingatlah bahawa nama buku ni pun Salasilah Perlis dan nama podcast kita pun Salasilah Perlis, tapi dia sama tapi tak serupa. Satu buku adalah buku sejarah dan kita kata satu lagi adalah nama podcast yang kita bersiaran pada hari ini. Baik, panjang jelok tu. Ya. Dengar tu macam maksudnya Datuk Arau, Tok Arau, kemudian anak pada Tok Arau, cucu pada Tok Arau. Maksudnya cucu Tok Arau mula. Lepas tu cicit dia sambung dan piuk dia menyudahkan. Bawah piuk tu kita nak kata apa? Tak tahu dia tak ada dua. Kan? Saya dengar cerita kalau bahasa Jawa ni dia sebut bawah daripada piuk tu dia ada perkataan Jawa. Oneng. O-N-E-N-G. Tapi dalam bahasa Melayu Perlis ni saya tak pastilah. Mungkin ada tuan-tuan dan perempuan rakan-rakan kita yang boleh bantu. Maknanya lepas daripada piuk tu kita nak kata apa? Bolehlah kot tuan-tuan dan perempuan komen di bahagian ruangan komen tu kan. Anak, cucu, cicit, piuk, lepas piuk tu apa? Kot lah kan. Kot ada lah kita kata bahasa Perlis yang kita tak jumpa lagi. Sama juga kita kata, kalau kata ke atas, lepas pak kita, lepas tu Tok Wan, lepas Tok Wan adalah Tok Nyang atau Nyang. Atas Nyang tu apa? Nak panggil apa? Kalau dia hidup lagi tu, ke atas pada Nyang tu apa? Pak pada Nyang tu apa? Tu. Sebab tu disebut kata atas pak adalah Tok, atas Tok adalah Nyang, atas Nyang adalah Nyek. Tapi kita tak pastilah, kita masih lagi menyiasat. Dan kita belum dapat sahkan lagi. Tu sikit lah. Tu pasal Tok Wan, Tok Nek dengan buah tu. Dia betul. Tak kira pupu papat lagi tu. Ya, betul. 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu. Sungguh. Okey. Baik, seterusnya Doktor, kita sambung lagi Doktor, ambil power pula. Baik. Masuk segmen ambil power pula. Ya. Okey, ada ni sikitlah tentang yang ni pesanan lah maksudnya. Kecuaian adalah faktor utama lenyapnya manuskrip Melayu. Macam Doktor kata tadi. Ya. Sikap cuai manusia ni kadang-kadang akan menyebabkan lenyapnya manuskrip Melayu yang cukup penting kepada sejarah negara kita. Betul. Terutamanya Negeri Perlis lah. Dan maksudnya ada visual saya sediakan yang Doktor nak cakap tu tentang hikayat Abdullah. Betul. Kita tengok sikit hikayat Abdullah ni macam mana? Ya. Hikayat Abdullah ini adalah asal daripada manuskrip juga. Dan dalam visual ni dia menunjukkan ia telah ditransliterasikan, ia telah dirumikan dan dia telah dicetak. Maksudnya kita kata sekarang ni yang kita rujuk adalah hikayat Abdullah Munshi. Oleh tulisan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, disebut juga sebagai Munshi Abdullah. Ya, betul. Dan diperkenalkan oleh Kasim Ahmad. Dan ketua editornya adalah Allahyarham Datuk Asad Ahmad lah, diterbitkan oleh Yayasan Karyawan. Okey. Jadi dalam buku ini dia sebenarnya mengisahkan tentang ia suatu auto kita biografi tentang riwayat hidup kita kata Abdullah Munshi ini. Dan pada masa itu juga dia mengisahkan bagaimana dia bekerja dengan Stamford Raffles. Okey, benar.
yang Singapura. betul, yang kita kata merupakan kita kata governor kita kata Singapura, dan di situ dia telah dapat mengisahkan satu keadaan berkenaan dengan manuskrip Melayu. Mungkin kita boleh tengok balik kepada visual tu, dan sambil tu izinkan saya untuk baca. Mungkin ni lah kot kitab yang asal. Kalau kita boleh kita boleh tengok ni lah kitab ataupun buku hikayat kita kata Abdullah ni, terbitan Yayasan Karyawan, memang diterbitkan dalam kita kata keadaan yang sangat mewah lah. Jadi saya mohon nak membaca daripada muka surat 65, dan mungkin sambil-sambil tu betul kita boleh tengok di situ pada muka surat 65 itu dia ada satu perenggan panjang lah. Dia ada perenggan panjang, tapi kalau kita boleh tengok pada kata masa tu kerja-kerja Raffles ini adalah dia ada mengupah orang. Ya, disebutkan dia kata ada 4 orang diberi gaji, ada yang disuruh pi ke hutan cari macam-macam bunga atau daun atau apa dibawa balik, ada yang kena pi cari segala ulat, belalang, riang-riang dan serangga-serangga, ada yang kena pi ke tepi laut untuk cari siput, kulit siput dan macam-macam lagi. Ada yang kena menjerat binatang-binatang liar. Kan? Seperti kijang ataupun kita kata apa semua. Jadi yang tu semua tu juga diambil oleh Raffles. Ada yang diawet, ada yang dimasukkan dalam almari dan sebagainya. Tetapi berkenaan dengan manuskrip itu, kalau kita boleh lihat dalam visual itu, dan tak tahulah kalau kita sama ada kita boleh besarkan ataupun tidak, tapi mungkinlah kita kata pelan-pelan nanti tuan-tuan boleh tengok semula dan boleh pause hampir-hampir itu disebutkan. Dan lagi pula orang membawa kitab-kitab dan hikayat Melayu, maknanya manuskrip lah, pun entah beberapa ratus jenis, tiadalah aku teringat. Hampir-hampir habis surat-surat Melayu daripada beberapa zaman, daripada harta nenek moyang sekalian habis dijualkan, dibawa orang dari mana-mana. Maknanya selain daripada tadi ambil spesimen daripada hutan, tepi laut, binatang liar, serangga dan sebagainya, antara kerja-kerja Raffles adalah membeli manuskrip Melayu itu, yang disebut sebagai hikayat dan surat-surat dan kitab-kitab Melayu. Semua tu sudah pasti dalam bentuk manuskrip sebab percetakan moden belum ada. Dibawa orang dari mana-mana, maksudnya walaupun Raffles waktu tu ada di negeri Melaka, manuskrip itu bukan daripada Melaka saja, daripada seluruh Nusantara, daripada seluruh negeri-negeri di kata-kata Semenanjung, dan juga daripada macam-macam pulau di seluruh Nusantara ni dibawa orang untuk dijual kepada Raffles. Ya. Okey, dia sambungkan lagi, sebab mendapat harga baik. Maknanya kita kata oleh kerana duit punya pasal, berarti pada zaman itu orang mula gelap mata dan orang mula menjual khazanah bangsa dalam bentuk ilmu ini. Tiadalah sedarkan orang di belakang kelak menjadi bodoh. Surat pun tiada yang hendak dibaca dalam bahasanya sendiri, kerana kitab-kitab itu semua tulisan tangan, manuskrip lah. Jikalau kitab dicap tiada mengapa, maka tiadalah tinggal lagi benihnya sampai sekarang, maka adalah kitab-kitab itu sekalian kira-kira 360. Maknanya dalam catatan Munshi Abdullah ini ada tak kurang daripada 360 manuskrip Melayu diperoleh oleh Raffles saja. Banyak pada masa tu. Pada masa tu, lain daripada jenis-jenis syair, pantun, ikat-ikatan dan sebagainya. Maknanya kalau jenis syair, pantun tu, yang tu suku. Tapi maksudnya kitab-kitab yang lebih serius. Mungkin kitab akidah atau kitab ibadah atau kitab agama dan juga sebagainya tu 360. Dan lagi, lain pula yang dipinjamnya. Ada yang mungkin orang tu ada hati sikit, ada tak mau jual. Maka apa dibuat? Maka diminta nak pinjam, disuruhnya salin. Ada 4-5 orang juru tulisnya yang duduk menyalin sahaja. Dia ada orang dia untuk salin semua ni. Ya. Jadi maka sebab itulah kita kata pada hari ini
manuskrip Melayu ini ada di London, ada di Leiden, Belanda, ada di Paris, Perancis, sampailah ke Moskow di Rusia pun ada manuskrip Melayu ini. Dan kadang-kadang kita tak dapat nak menolak 100%. Kadang-kadang mungkin juga ada beberapa bahan tentang negeri Perlis tapi kita belum tahu. Sembunyi dah. Betul. Sebagai contoh kita kata hikayat Nabi Yusuf yang ditulis semasa pemerintahan marhum Kayang II, sekarang berada di British Museum ataupun berada di British Library, di perpustakaan negara Britain di London. Habis tu ya, gitu. Betul. Jadi itulah yang saya sebutkan dalam bahagian ambil-ambil perawa ini adalah walaupun kita tidak kata nafi, kalau setengah-setengah manuskrip ini memang kadang-kadang dia mengandungi khurafat, kadang-kadang dia mengandungi syirik, sebab ada mentera, ada pemujaan kepada selain Allah, itu kita tidak kita nafikan. Dan tapi maknanya kadang-kadang dia ada sumber ilmu yang lain, sama ada ilmu bahasa atau ilmu tentang sejarah, ikat-ikatan dan juga macam-macam perkara lagi lah. Jadi maknanya kita kata bagi manuskrip yang tidak menyalahi akidah ni, maka elok sangatlah jika kita dapat kita kata pelihara untuk anak cucu kita. Bagi yang kita kata ada kata masalah tu perkara lain lah. Walaupun sebenarnya bagi yang ada masalah ni pun sebenarnya patut dimasukkan ke dalam perpustakaan, tapi dalam koleksi terhad, iaitu hanya kata pengkaji yang ada akidah yang kuat saja. Boleh baca benda tu lah, boleh digalakkan ataupun boleh dibenarkan untuk membuat kajian setakat mana perlu. Bukanlah kita kata nak tunduk kepada kandungan dia. Tapi maksud saya adalah dalam bahagian ambil-ambil perawa ini, mungkinlah tuan-tuan, perempuan, para pendengar, para kata penonton boleh tengok balik di rumah. Dalam mungkin tunggukan atau dalam almari lama itu, kadang-kadang mungkin ada kitab atau manuskrip tulisan untuk nenek kita yang mungkin masih ada. Kebarangkalian tinggi tu. Kalau kata misalnya terada, jangan lupa untuk berhubung dengan kita untuk dapatlah kita teliti sebenarnya apakah kandungan dia. Jadi maknanya boleh berhubung kita dengan pelbagai media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, dan juga macam-macam lagi. Mungkin ada 1-2 yang kita boleh bantu. Wallahu a'lam. Kita akan tengoklah macam mana. Okey, baik. Ke nak bagi demo doktor senang sikit orang nak. Jangan. Kita kata cuba berhubung dulu di situ, insya-Allah. Okey. Maksudnya tuan-tuan dan puan bolehlah merujuk kepada kami, iaitu di platform-platform yang telah kami sediakan di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook dan juga di Spotify. Tapi kalau nak mesej semua tu bolehlah di TikTok, di Facebook dan juga di Instagram, supaya kita boleh tahu apa yang tuan-tuan ada tu senang. Contohlah Dr. Azban boleh tolong sikit, adalah sahabat-sahabat lain yang akan membantu. Okey, dan mungkin saya juga boleh membantu dari segi sikit-sikit tu, bolehlah insya-Allah. Baik Doktor. Tu tadi tentang ambil bawah. Habis segmen kita. So kita akan masuk pula satu lagi soalan, apa pula keunikan manuskrip Salasilah Perlis dan apakah ciri Perlis yang dimiliki oleh manuskrip ini? Ada visual yang telah saya sediakan, iaitu ni sebagai keunikan yang ada lah. Okey. Yang antaranya adalah penulisan bahasa dialek Perlis, iaitu semangat keperlisan. Keperlisan tu. Semangat dia. Dari segi penulisan tu, kalau kita nak huraikan secara ringkas tu, sebab tu kita kata unik. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan keturunan Tok Arau ini, dia walaupun sebahagian mereka jadi kita kata pembesar, sebahagian lagi pembesar juga, tapi kita kata mungkin kecil sikit, tapi mereka menekuni pula dalam bab penulisan sejarah ini. Sebab tu kita kata keunikan pertama dia adalah dalam aspek kita kata penulisan, bagaimana daripada tok disambung oleh anak dan disudahkan oleh cucu. Tadi misalnya. Itu keunikan yang kata pertama. Yang kata kedua lagi dari segi penulisan lagi adalah dalam Salasilah Perlis hampir-hampir tidak ada mana-mana mitos, mana-mana dongeng, mana-mana cerita-cerita khayalan atau cerita yang dibuat-buat untuk kita kata menjadikan pembaca
rasa tertarik untuk kata membaca. Jadi kalau kita nak dibandingkan ada macam benda hikmat ke, benda apa ke, itu ke, ini ke, ada makhluk-makhluk yang pada hari ni kita tak dapat kesan ke, dalam Salasil Al-Falih tak ada. Dia cuma ada fakta dan kita kata sejarah, dan pada zaman tu kita kata dia lebih kepada ini kejadian apa, ini kejadian apa, ini kejadian apa. Dia tak ada macam tiba-tiba turunlah dewa muda dari kayangan membantu macam ni kan, maka dituanglah air ma'ul hayat, maka hiduplah balik yang dah mati. Tak ada benda-benda tu tak ada. Yang tu keunikan yang ke maksudnya straight to the point lah maksudnya tu. Betul, dia maksudnya dia memang penulisan sejarah dan hampir-hampir tidak ada mitos. Okey, baik. Okey. Yang satu lagi adalah antara dialek Perlis tu sebenarnya perkataan seperti katok, perkataan seperti balun, perkataan seperti perambat, perkataan seperti apa lagi yang saya tak ingat, satu dua lagi perkara menunjukkan bagaimana dialek Perlis tu dia masuk juga. Di beberapa tempat tu maksudnya kita kata mungkin bagi pengarang kata puas bila sebut kata katok ataupun balun. Kan di samping tu ada perkataan bahasa Siam, bahasa Jawa, dan juga beberapa lagi. Dan dalam titah Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis ni dalam memperkenalkan manuskrip ini, maka baginda telah menyebutkan Salasil Perlis ni sebagai suatu sumber yang autentik. Tapi istilah baginda adalah yang perlis seperlisnya. Dia maksudnya kita kata satu sumber yang menunjukkan itulah pandangan, sudut pandang dan pada hati nurani orang Perlis dan rakyat Perlis yang sesungguhnya. Jadi itulah antara sedikit sebanyak secara ringkas keunikan manuskrip Salasil Perlis. Tu kena tahu tuan-tuan. Jangan kita nak cerita ni tak ada apa. Ada banyak. Baik. Seterusnya kita akan masuk satu lagi soalan. Jika kita telah mengetahui ciri-ciri dan keunikan manuskrip ni, bagaimana dengan isi kandungan? Ya. Saya rasa pun ada satu lagi visual contoh kronologi lah yang saya bagi. Ya. Jadi kita kata makna dia, kita kata antara lain itu yang disebut fakta ni. Sebab maksudnya dia tidak ada perkara-perkara yang raib perkara apa tak ada, tapi dia menunjukkan bagaimana proses itu sebenarnya kita kata berlaku, iaitu antara titik yang kata pertama adalah bagaimana kabilah Jamalulail, Syed Ahmad Jamalulail sampai di Limbung, di dekat-dekat Alor Start Kedah pada hari ini. Kemudian kita kata bagaimana kabilah Jamalulail ni bersama-sama dengan Tok Arau dan para pengikutnya telah membuka Mukim Arau. Dan seterusnya berlakulah satu perang yang besar dan lama, iaitu perang Kedah Siam, yang kita berlaku sekian-sekian puluhan tahun, dan akhirnya tentang bagaimana Perlis itu akhirnya merdeka dan membentuk satu pemerintahan tersendiri yang berpisah daripada Kesultanan Kedah. Maka itulah kita kata lebih kurang kandungan Salasil Perlis yang ada dalam bukunya yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka itu. Cuma saya nak tanya satu saja. Ya. Nombor 3 ni, kronologi perang Kedah Siam. Adakah dia bermula dari episod perang musuh bisik tu? Mungkin yang tu kena ada episod lain. Ada lagi? Untuk menguraikannya. Baik. Saja timbul kan? Sebab tertanya-tanya. Yang lain tu semua tahu lah. Betul. Okey. Baik, kita mungkin ni adalah segmen terakhir. Untuk episod kita Kelaku Perlis. Kelaku Perlis yang itu adalah saja. Kalau siapa kenal gamak tepi tu memang saya merinui muka tu sebenarnya. Almarhum tu saya merinui. Allahumma firlahu warhamhu. Sangat merinui dia. Ya. Muka dia seakan-akan apa tu kalau tengok titik. Muka ada irah apa? Muka kita kata almarhum ni kita kata antara lain turun kepada Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda kita. Nampak jelas tu kalau tengok ni. Baik, kelaku kita adalah mencatat sejarah diri, keluarga, masyarakat dan negeri. Macam mana kita nak uraikan benda ni tu? Maksudnya seperti mana yang kita biasa sebut pada kita hari ni, kita rasa kita tak dapat elak untuk sebut lagi sekali.
bahawa marilah kita bermula, marilah kita mula mensistematikkan tentang bagaimanakah kita nak menghuraikan kedudukan kita dan tok nenek kita supaya dapat dirujuk dan dibaca oleh anak cucu kita. Ya. Satu lagi kita kata perlu untuk kita pesankan adalah kalaulah kita tak ada perkara tu, kita janganlah sampai berlebih-lebihan dan sampai kita mungkinlah nak bercakap benda yang tidak benar, ataupun dalam bahasa lain kita kata berbohong, mengatakan perkara sekian-sekian tapi benda tu sebenarnya tidak berlaku. Betul. Bila kita menulis sejarah juga, benda yang kita duk fikir alangkah baiknya tu dia berbeza dengan perkara yang sebenarnya yang terjadi. Maka kita tulislah benda yang sebenar. Kita mungkin fikir, oh baguslah kalau aku ni anak tengku-tengku, mungkin baguslah kalau aku ni anak raja-raja, tapi sebenarnya kita bukan. Maka kita bersyukur dan berbangga dengan kata keadaan itu. Kita tulislah setakat mana yang ada. Sebab satu hari nanti anak cucu kita akan tengok bahawa oh dulu Tok Wan aku macam ni, Tok aku macam ni, Tok aku tulis sejarah macam ni, macam ni. Maka itu sebenarnya memberi semangat kepada dia. Betul. Dan kita kata memberi satu bentuk dorongan dan sokongan kepada dia untuk mengharungi kita kata kehidupan ni lah. Antara dia disebut pada dia mengatakan tok kamu ataupun tok adik ni dulu begini adalah lebih bagus dan lebih manfaat daripada kepada dia daripada mengatakan tok kamu dulu tak ada apa, tok kamu dulu bukan siapa-siapa, tok kamu dulu memang tak guna sedik lah. Jadi perkara tu dia boleh memberi kesan yang lain. Maka sebenarnya untuk menjadi berbeza dan kita kata untuk menjadi lebih bermakna, kita kena bermula sekarang. Jadi marilah sama-sama kita himpun dan kita tuliskan. Maksud doktor tu yang saya faham adalah setiap keluarga perlu dah ada sejarah masing-masing. Maksudnya macam saya sendiri mencari semula siapakah keturunan saya yang berada di atas. Tapi tak boleh hebat lagi lah. Itu rahsia kerajaan. Tak boleh. Okey. Baik. Terima kasih doktor untuk episod kali ni. Sangat bermakna tentang sejarah Melayu Perlis ni. Sangat-sangat banyak sumber yang cukup autentik dan cukup berguna kepada ahli sejarah yang berminat dengan sejarah Perlis. Baik. Seterusnya saya tak boleh hebat lagi lah. Ni episod ni sekejap lagi saya hebat. Okey. Sebenarnya saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Azman dulu. Sebab memberikan ilmu yang cukup banyak kepada rakyat Melayu Perlis. Terutamanya bab ni. Bab orang tak tahu. Dan juga saya juga berterima kasih kepada bala tentera yang cukup bekerja keras. Tapi sebelum tu nak ucap dulu, Mak Ip dulu. Terima kasih kepada Mak Ip sebab memberikan ruang kepada kita untuk menjalankan podcast ni. Tapi bala tentera jangan dilupakan. Bala tentera dia adalah kru Suara Sunnah yang sentiasa berdiri teguh di belakang kita. Bagi pihak saya sendiri, saya kata sebagai orang yang tidak ada asas ilmu filologi ataupun ilmu untuk membaca, mendalami manuskrip ini, antara yang paling banyak berkongsi ilmu dan mengajak saya sampai saya celik ini adalah tak lain tak bukan adalah rakan pengarang saya, iaitu Encik Muhammad Kasturi Noor bin Abdul Aziz yang sekarang bertugas sebagai pensyarah kanan di Universiti Malaysia Perlis. Jadi saya secara peribadilah amat terhutang budi kepada beliau, dan kita kata dengan tumpang berpaut pada sayap-sayap beliau lah, maka dapatlah saya memasuki ilmu kita kata filologi ini. Bukanlah pandai sangat, tapi maknanya kita jadi pernah lah kita kata melalui perkara-perkara ini, dan juga alhamdulillah sampai akhirnya Salasilah Perlis itu dapat diterbitkan, dapat dipindahkan daripada Jawi bentuk manuskrip ke bentuk buku yang ada cetakan dan ada huraian dia sekali, insya-Allah. Jadi saya rakamkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan kepada saudara saya Encik Muhammad Kasturi Noor. InsyaAllah satu hari nanti akan jadi Dr. Muhammad Kasturi Noor, insyaAllah. Terima kasih doktor di atas ucapan-ucapan yang tu, mungkin ni terakhir lah kot. Dan tak lupa episod seterusnya. Ni episod ni best sikit lah kepada peminat lokat Perlis. Jangan lupa lah. Mari kita tengok sikit visual yang ada. Itu dia. Lemak manis dialek Melayu Perlis. Doktor, lemak manis. Nampak macam seronok ayat ni.
Agak kot nak panggil siapa kan ni? Tak apa, nanti insya-Allah kita kata orangnya tak lain tak bukan daripada antara pakar lah kepada dialek kata Perlis. Walaupun tak dinafikan ada beberapa influencer, beberapa pengaruh lah Ya. yang kita hari ni banyak ada buat video dan sebagainya, tapi maknanya beliau ini mencapai tahap maha guru lah. Jadi insya-Allah kita akan berkenalan dengan beliau dalam episod berikutnya. Baik. InsyaAllah terima kasih kepada semua para penonton, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Dr. Azman dan juga semua yang terlibat secara langsung dan secara tidak langsung. Kepiah pun songkok nampak macam sengit sikit saya. Nampak macam semangat pahlawan Melayu tak tahu siapa. Hilang nak tanya ni. Nak try balik tanya saya. Baik. Seterusnya saya sebagai selaku host mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua. Dan kita berjumpa lagi di episod akan datang, iaitu episod Lemak Manis Dialek Melayu Perlis yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ingat Perlis, ingatlah salah sila Perlis, segalanya Perlis.